Dan juga air dan juga air apa? Air musta'mal. Air musta'mal pun ana dah cerita kat antum. Okey, air musta'mal pun ana dah cerita dekat antum, iaitu air yang digunakan untuk taharah yang fardu. Okey. Iaitu basuhan pertama wuduk, kan ana dah cerita wuduk ini basuh 3 kali itu sunat. Basuhan pertama wuduk wajib. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunat. Jadi sebagai contoh, kalau ana ambil wuduk kan, ana basuh muka. Ya, ana basuh muka. Basuhan pertama ni. Ini basuhan pertama ni basuhan wajib. Jadi kalau air yang jatuh daripada muka ana pada basuhan pertama itu dipanggil air musta'mal. Okey? Tapi kalau anda ambil wuduk kali kedua dengan kali ketiga basuh muka kan. Kali kedua basuh. Kali ketiga basuh. Okey? Air yang jatuh kali kedua dengan kali ketiga tu tak jadi air musta'mal. Tak jadi air musta'mal. Ya, air musta'mal yang mana? Basuhan yang pertama sahaja. Okey? Sebab basuhan pertama tu basuhan yang wajib. Begitu juga air musta'mal, air yang kita guna untuk mandi wajib. Okey, air yang kita guna untuk mandi wajib. Itu suci tapi tak menyucikan. Yang ketiga, kita ada jenis air najis dan mutanajis. Hello, Ustaz boleh dengar? Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, so antum boleh respon lah kan? Dah boleh dah. Okey, boleh. Okey, air najis dan mutanajis. Minggu lepas pun ana dah hurai dekat antum apa beza najis dan mutanajis. Kan ada beza. Okey, ana nak tanya. Siapa yang boleh respon lah, kalau ada boleh respon. Apa contoh air najis, apa contoh air mutanajis? Siapa boleh bagi tahu ana? Air yang dah campur, air yang dicampur najis yang tidak melebihi 2 qolah. Itu najis ke mutanajis? Mutanajis. Okey. Mutanajis dengan najis apa beza dia? Siapa tahu beza dia? Mutanajis lebih 2 qolah. Tak. Okey. Najis dan mutanajis dia tak ada kena-mengena dengan dia 2 qolah atau tidak. Beza dia apa? Dengar baik-baik. Ni semua bersedia nak tulis ni. Okey. Air najis, air yang memang asal dia najis lah. Contoh air najis ni air kencing. Air kencing, air najis. Okey. Air mutanajis, air yang dia tak najis pada asalnya, dia suci. Contohnya air mineral, tapi air mineral yang terjatuh dalam dia tai cicak contoh. Suci, tapi contohnya suci tapi berjumpa najis. Contohnya dia air mineral tapi terjatuh najis cicak dekat dia. Terjatuh tahi burung dalam air itu. Air itu asalnya air mineral. Air mineral air suci ke tak suci? Suci lah kan? Air mutlak, betul tak? Air mineral mutlak. Okay, tapi bila najis jumpa dia jadi mutanajis. Adapun air najis, dia memang najis pada zat dia. Contoh air kencing. Air kencing ni memang pada zat dia dah najis dah. Betul tak? Okay. Itu beza di antara najis dan mutanajis. Dah tulis dah? Pastikan antum tulis. Penting untuk tulis nota. Kan? Sebab itulah ni anak keluar tajuk sekejap. Anak bagi nasihat sikit. Sebab tu ulama kata menulis ini menulis ilmu ni seumpama kita ikat atau kita kurung binatang tak lari. Ilmu ni dia macam binatang liar yang nak lari tau. Kalau kita tulis dan kita salin, umpama macam kita dah kurung dan kita dah ikat binatang liar tu tak nak bagi lari. Tapi kalau kita tak tulis dan salin, okay, ilmu tu akan lari macam mana binatang liar pun lari juga.
Sebab tu kata ulama dalam syair, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu umpama buruan, binatang buruan yang liar, okey? Dan cara nak tangkap dia adalah dengan kita salin. Salin ilmu. Apa yang cikgu ajar, apa guru ajar kita tulis. Okey? Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Apa yang cikgu cakap kamu tulis. Okey? Tangkaplah binatang buruan kamu tu dengan tali yang kuat. Maksudnya tulislah ilmu yang cikgu cakap tu dengan tulisan yang elok, yang cantik, yang mudah difahami. Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Kerana tak bijaklah kalau kita dah tangkap binatang tu kemudian kita tak ikat dia, nanti dia lari balik. Samalah. Ilmu tu kalau dah sampai kat kita, kita tak tangkap dia dengan kita menulis dengan salin, nanti ilmu tu lari. Okey? Okey, habis. Ini yang kita dah belajar minggu lepas. So kita ada air tahur, air tahir, air najis. Okey, najis dan mutanajis. 3 jenis 3 jenis. Hari ni kita nak masuk baru. Hari ni kita nak masuk apa yang mewajibkan mandi. Okey, maksudnya mandi wajib. Kita nak belajar perkara-perkara yang membuatkan kita wajib mandi wajib lah, kena mandi wajib. Okey? Nak belajar perkara yang membuatkan kita wajib mandi. Mandi wajib bukan mandi biasa-biasa ni. Bukan macam kita mandi biasa-biasa, mandi wajib. Mandi wajib dia ada rukun dan syarat tersendiri. Bukan macam kita mandi biasa-biasa Okey. So perkara yang mewajibkan kita mandi, yang kita kena mandi wajib, okey, sebab-sebab kepada mandi wajib ni ada 6. Mujibatu al-ghusli sittah. Okey. Mujibat al-ghusli sittah. Okey, tengok dekat papan putih ni Ana tunjuk. Ada beza antara al-ghuslu dengan al-ghaslu. Satu dhammah al-ghuslu. Satu fathah al-ghaslu. Al-ghuslu maksud dia mandi. Al-ghaslu maksud dia basuh. Boleh? Bila kita cakap al-ghusl maksudnya mandi wajib. Mandi. Bila kita cakap al-ghasl dengan fathah al-ghaslu maksud dia basuh. Bila kita wuduk kita basuh muka, betul tak? Basuh muka tu dipanggil ghuslul wajhi, bukan ghuslu al-wajhi. Okey, dari sudut baris lah. Ini penting untuk antum tengok dari sudut bahasa Arab dia. Kena bezakan di antara ghuslu, ghusul dengan ghusl. Okey, bezakan. Okey. So pengarang kita cakap sebab kepada mandi wajib 6. Pertama, ilajul hasyafati fil farj. Ilajul hasyafah fil farj ni maksudnya kalau suami isteri buat hubungan suami isteri kan, hubungan suami isteri dan kemaluan lelaki bertemu dengan kemaluan wanita, okey, kemaluan lelaki bertemu dengan kemaluan wanita, suami isteri buat hubungan, itu perkara pertama yang mewajibkan untuk mandi wajib Itu secara ringkaslah huraian dia. Okey, maksudnya bertemu kemaluan lelaki dan perempuan. Okey. Dan bila ulama kata hasyafah, istilah hasyafah ni bermaksud kepala zakar. Kepala zakar bagi lelaki, kepala zakar bagi lelaki. Kan? Memanglah masa malu sikit belajar, betul tak? Kan mesti antum rasa macam malu-malu belajar. Memanglah malulah juga belajar, tapi kita kena belajar. Ni fardu ain, fiqh. So memandangkan kita memang kena belajar, memang ada dalam fardu ain, kita kena tahu. Jadi kita kena ketepikan sekejap rasa malu tu. Sebab kita tengah semua orang kena tahu, semua orang kena belajar, okey? Jadi bila bertemu kemaluan lelaki dan wanita, ada hubungan, hubungan suami isteri contohnya, maka perkara tersebut mewajibkan untuk mandi. Walaupun ketika berlaku hubungan suami isteri, lelaki tersebut tidak keluar air mani ataupun perempuan tu tidak keluar air mani. Walaupun tak keluar air mani, semata-mata bertemu kemaluan lelaki dan wanita, wajib untuk mandi wajib.
Okey. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, "Idzal taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl." Bila bertemunya dua kemaluan, maksudnya laki dan wanita, maka telah wajib mandi. Dalam sebahagian hadis kata wa illam yunzil, walaupun dia tak keluar air mani. Okey? Itu perkara pertama. Ini terutamanya untuk orang yang dah kahwin. Untuk orang yang dah kahwin lah kan? Okey? Terutamanya untuk orang yang dah kahwin lah. Okey? Terutamanya untuk orang yang dah kahwin. Kalau orang tu tak kahwin, dia berzina, katakanlah dia berzina. Kalau dia berzina, kemaluan lelaki dan perempuan bertemu. Kena mandi wajib juga tak? Tetap kena mandi wajib walaupun dia berzina. Dia dosa besar tapi dia kena mandi wajib juga. Okey? Okey, nombor 2, khurujul mani. Sebab kepada kena mandi wajib yang kedua ni adalah keluarnya air mani. Lelaki dan wanita, tak kisahlah. Okey? Lelaki dan wanita apabila keluar air mani maka wajib mandi. Tak kisahlah keluar air mani itu pada keadaan apa. Kita sedar ke, kita pengsan ke, kita tidur ke. Okey? Sengaja ke, tak sengaja ke, apa sahaja keadaan, kalau lelaki atau perempuan keluar air mani, wajib mandi. Kena mandi wajib. Okey, kena mandi wajib. So tanda yang kedua ni, keluar air mani ini untuk lelaki dan perempuan. Tanda pertama tadi, bertemunya dua kemaluan, itu pun untuk lelaki dan perempuan. Tanda ketiga, haid. Keluar darah haid. Ini tanda untuk perempuan. Okey? Tanda untuk perempuan. Keluar darah haid. Okey? Yang keempat pun untuk perempuan juga keluar darah nifas. Bukan nafas di sini eja nafas kan? Ini salah. Nifas. Nifas, okey? Nifas ni darah yang keluar daripada perempuan. Ni dengar pelajar-pelajar sekalian, adik-adik semua dengar. Tuan-tuan dan perempuan semua dengar. Nifas ni darah yang keluar daripada perempuan setelah dia melahirkan anak. Setelah kosong rahim dia daripada anak. Kalau perempuan tu beranak 1 Januari 2022. Dengar baik-baik. Perempuan tu beranak 1 Januari 2022. 3 Januari tengok-tengok keluar darah. Darah yang keluar tu dipanggil darah nifas. Darah yang keluar tu dipanggil darah nifas. Okay, dan nanti kita akan belajar. Kita akan belajar tentang haid dan nifas terperinci nanti dekat bab dia. Okay, haid dengan nifas ni tanda untuk perempuan. Lelaki tak keluar haid, lelaki tak keluar nifas. Nombor 5, al-wiladah, beranak. Yang ni pun tanda untuk perempuan lah. Maksudnya ini sebab, silap. Bukan tanda yang sebab. Ini sebab kepada mandi wajib bagi pihak perempuan. Okey, ada al-wiladah, beranak. Okey. Semata-mata beranak itu dianggap sebab kepada mandi wajib. Bila beranak, okey, mak tu dilahirkan baby. Baby ni, kata para ulama, baby ni adalah air mani yang telah menjadi mutajamid, dah berkumpul, dah jadi macam pepejal. Baby datang daripada air mani lah. Kita dah bahas tadi, sebab nombor 2 kenapa kena mandi wajib adalah kerana keluar air mani. Itu untuk lelaki dan perempuan, betul tak? Kita dah belajar kan? Kita dah tahu. Nombor 5, dia kata kenapa kena mandi wajib? Sebab beranak. Kenapa beranak ni kena mandi wajib? Sebab bila perempuan beranak, seolah keluar air mani juga daripada dia. Sebab baby tu, baby kan? Kandungan bayi ni baby datang daripada air mani lah. So ulama dalam mazhab Syafi'i cakap, baby ni dia maniyun mutajammid. Boleh. Dia seolah air mani yang dah jadi pepejal. Seolah lah. Okay? Kan? So wajib untuk mandi juga. Okay? So semata, ana ulang balik. Kalau boleh antum tulis, ana ulang balik. Semata-mata melahirkan anak tu kena mandi wajib. Hatta kalau ditakdirkan dia tak keluar darah nifas, contoh, tetap kena mandi wajib sebab dia melahirkan anak.
Okey. Dan macam Ana cakap tadi, nifas ni dia keluar setelah habis beranak, setelah kosongnya rahim. Setelah kosong rahim. Maksudnya sebelum kosong rahim, darah yang keluar tu itu dia tak dikira darah nifas. Itu dia masuk dalam kategori umum, dia panggil darah fasad atau istihadah. Okey. Darah fasad atau istihadah. Tengoklah penamaan macam mana. Okey, dia tak lari daripada fasad atau istihadah. Jadi setakat ni kita dah belajar 3 tanda untuk perempuan, 2 tanda untuk lelaki dan perempuan. Pertama ni, tanda pertama bertemu 2 kemaluan lelaki dan perempuan, ini untuk lelaki dengan perempuan lah of course. Kedua, keluar air mani, ini untuk lelaki dan perempuan. Ketiga, haid untuk perempuan sahaja. Keempat, nifas untuk perempuan sahaja. Kelima, wiladah, melahirkan anak pun untuk perempuan sahaja. Nombor 6, al-maut, mati, meninggal. Nombor 6 ni tanda untuk silap, sebab kan, dia sebab kepada mandi wajib. Untuk siapa? Lelaki ke perempuan? Jawapan dia untuk kedua-duanya, lelaki dan perempuan. Okey. Apabila matinya seseorang, itu menjadi sebab untuk kita kena mandikan dia. Siapa? Lelaki ke, perempuan ke, tak kisah, kena. Jadi daripada 6 sebab kena mandi wajib ni, 3 khusus untuk perempuan, 3 berkongsi lelaki dan perempuan. 3 berkhusus untuk perempuan iaitu haid, nifas, wiladah, beranak, okey. 3 lagi bertemu kemaluan, keluar air mani dan mati untuk lelaki dan perempuan. Okey, boleh Itu apa? Itu sebab kepada mandi wajib. Perkara yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Dan tadi Ana dah huraikan beza di antara al-ghuslu mandi dengan al-ghaslu basuh. Basuh muka wuduk kita tak cakap. Contohnya kita basuh muka kan. Basuh muka tu. Kita tak kata ghuslu al-wajh. Kita kata ghaslu al-wajh. Kalau basuh tangan waktu wuduk kita tak cakap ghuslu al-yad. Kita cakap ghaslul yad. Okey. Okey, selesai. Kita masuk seterusnya. Kemudian kita masuk furudul ghusli thnan. Kita nak masuk rukun-rukun mandi wajib. Ana dah cakap dah tadi. Ada beza di antara mandi wajib dan mandi biasa. Ni adik-adik pelajar-pelajar semua kena ingat Ada beza di antara mandi wajib dan mandi biasa. Kena bezakan di antara mandi wajib dan mandi biasa. Apa pembeza utama? Kalau pelajar-pelajar tanyakan, Ustaz cakap ada beza di antara mandi biasa dengan mandi wajib. Jawapan dia adalah yang membezakan dia niat. Kena ada niat. Sebab tu kata para ulama kita bila mereka menghuraikan hadis innamal a'malu binniyat ataupun binniyah. Okey, bila ulama menghuraikan hadis tersebut, sesungguhnya amalan itu sah dengan niat. Okey. Ulama kata antara sebab kenapa kita kena niat ni untuk membezakan di antara kebiasaan dan ibadat. Maksudnya apa adik-adik sekalian? Maksudnya kadang-kadang kita mandi biasa dan kita mandi wajib sama. Kita pun rata air ke seluruh badan juga. Sama je. Macam tak ada beza. Waktu tu apa yang membezakan dia? Yang membezakan adalah niat. Jadi niat ini dia membezakan waktu tu di antara ibadat dan adat. Adat ni benda biasa kita buat kebiasaan. Anda bagi contoh lain. Ni antum semua fokus Antum semua fokus dengar baik-baik. Orang diet dia tak makan daripada contohnya subuh. Katakanlah dia diet 20 jam. Ada orang kot kan diet macam tu 20 jam. Katakanlah semangat Dia diet ni. Okay, ada orang yang dia water diet. Air pun dia tak ambil. Water diet, air pun dia tak ambil. Tak makan, tak minum 20 jam. Kan? Kita tengok secara zahir dia, sama tak macam orang puasa? Sama, tak makan dan tak minum. Jadi apa yang membezakan di antara puasa dengan diet tak makan dengan tak minum? Apa yang bezakan dia? Cuba jawab sikit, Ana nak dengar suara seorang. Niat.
Niat, betul, bagus. Yang membezakan adalah niat. Jadi kalau dia tak niat, tak jadi pembeza lah. Sama je lah dia diet dengan dia puasa. Sama je lah dia mandi biasa dengan dia mandi wajib. Kalau dia mandi biasa pun dia ratakan air ke seluruh badan dia. Nampak tak? Kan? So rukun pertama mandi wajib ini kita niat. Nak niat apa? Nak niat apa? Adik-adik sekalian, pelajar-pelajar sekalian. Niat yang paling senang. Ana bagi paling senang ni. Tak payah susah-susah fikir. Ana bagi yang paling senang. Sahaja aku angkat hadas. Kalau nak selamat, sahaja aku angkat hadas besar. Nak keluar daripada khilaf, sahaja aku angkat hadas besar. Dalam bahasa Arab dia, nawaitu raf'al hadathil akbar. Nawaitu raf'al hadathil akbar. Sahaja aku angkat hadas besar. Okey. Yang paling cermat dan selamat, kita cakap sahaja aku angkat hadas besar. Kalau kita cakap sahaja aku angkat hadas pun, sebenarnya ramai juga fuqaha kita kata tak ada masalah. Okay, tapi nak keluar daripada khilaf-khilaf ni, kita cakap terus, sahaja aku angkat hadas besar. Habis. Habis cerita. Itu je. Dan Ana dah ajar hari tu, betul tak? Hari tu Ana dah ajar, niat ini di mana? Niat dekat hati. Niat dekat hati. Menyebut dengan lidah kita dengan lisan, itu bukan syarat. Faham pelajar-pelajar sekalian? Bukan syarat. Cuma disunatkan terutamanya bagi orang yang dia mungkin was-was. Kalau dia tak sebut dengan lidah, dia jadi pening, dia tak tahu nak niat apa, dia tak tahu niat dia dah masuk ke belum, kan? Dia was-was. Jadi untuk orang macam ni, eloklah dia sebut dengan lidah dia. Tapi kalau dia dalam hati je, dalam hati je. Sahaja aku angkat hadas besar. Sah tak? Sah. Okey, boleh? Okey. Bila nak niat? Kalau saya, contohnya, kalau Ana niat, bukan Ana lah, orang lain contoh. Katakanlah ada orang lain ni, dia niat nak mandi wajib. Kan? Dia niat nak mandi wajib sekarang. 4:20 niat nak mandi wajib. Pukul 5 nanti dia mandi wajib. Sah tak? Boleh tak niat macam tu? Ke nanti pukul 5 kena niat balik? Jawapan dia, kalau dia niat sekarang, kemudian nanti dia mandi wajib lepas 50 minit, lepas sejam, lepas 2 jam, okey? Jawapan dia tak sah. Melainkan dia memang menghadirkan niat tu setiap minit, setiap saat daripada 4:20 sampai pukul 5. Yang mana benda tu susah lah. Kalau ada orang call nanti terlupalah sekejap niat tu kan. Jadi untuk mudah, kalau adik-adik dah rasa susah kan, tak faham lah apa ustaz cakap ni, susah lah. Ana bagi tahu siap-siap. Nak senang, kita niat sejurus sebelum nak mula mandi wajib tu. Okey. Sejurus sebelum first kita nak basuh, nak tuang air dekat kepala ke, ambil kita tuang air kat kepala, kita ambil hose siram kepala kita. Sebelum tu kita niat siap-siap. Bila? Sejurus sebelum. Okey. Sejurus sebelum. Okey. So itu rukun yang pertama mandi wajib. Nak niat apa? Sahaja aku mandi sahaja aku angkat hadas besar, tidak. Sahaja aku angkat hadas besar. Itu yang senang lah. Boleh je sahaja aku mandi wajib nawaitu fardal wusli. Tapi ambil je yang Ana cakap tadi, sahaja aku angkat hadas besar. Selesai. Okey. Kemudian syarat kedua, rukun kedua mandi wajib apa? Ratakan air ke seluruh badan. Kita kena pastikan seluruh badan kita ni kena air. Boleh pelajar-pelajar sekalian. Kena pastikan seluruh badan kena air. Tandas. Ada yang nak bagi tanda? Silakan. Okay. Kena pastikan seluruh badan kita kena air. Kulit kepala wajib kena air tak kulit kepala?
Anda tanya tu ni. Kalau rambut dia lebat, wajib tak air tu sampai kulit kepala? Wajib. Wajib. Jawapan dia wajib. Kulit kepala wajib. Ni pelipat. Kalau dia ada pelipat tangan ni, dia kena pastikan kena air. Dekat ketiak dia kena air. Pelipat dekat kaki, dekat lutut kena air. Semua kena air. Kena ratakan air ke seluruh badan. Itu syarat, itu rukun untuk mandi wajib. Boleh? Boleh. Senang je kan? Dua kan? Senang je. Okey. Kemudian kita masuk syarat syarat wuduk. Ada 10 syarat wuduk. Okey, ada 10 syarat wuduk. Ini syarat apa adik-adik pelajar-pelajar sekalian? Ini syarat wuduk. Maksudnya apa? Syarat untuk suatu wuduk tu jadi sah. Kalau kita penuhi syarat ni, wuduk akan jadi sah. Kalau tak ada satu syarat hilang, wuduk jadi tak sah. Okey, wuduk dia jadi tak sah. Kalau tak ada satu syarat pun, wuduk dia jadi tak sah. Syarat pertama, kena Islam. Orang tak Islam boleh ambil wuduk tak? Soalan untuk pelajar-pelajar. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia nak ambil wuduk boleh je, tapi wuduk dia tak sah. Okey. Kalau dia nak ikut kita kan, tapi wuduk dia jadi tak sah. Okey, orang non-Muslim, orang kafir, kalau dia wuduk tak sah. Okey, syarat pertama kena Islam. Kedua, tamyiz. Tamyiz ni mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Siapa boleh bagi tahu Ana? Mumayyiz. Tu yang angkat tangan. Ya. Yang dah balik. Bukan. Bukan. Mumayyiz bukan baligh. Mumayyiz lagi awal daripada baligh. Muslimat pun ada angkat tangan tu. Tapi jauh. Orang yang boleh tahu yang mana baik atau buruk. Okey, bagus. Yang boleh bezakan di antara baik dan buruk. Walaupun dia tak baligh lagi. Okey, ni dengar baik-baik ni. Ada beza tak baligh dengan mumayyiz? Ada beza. Mumayyiz datang dulu. Mumayyiz datang dulu baru baligh. Semua orang yang dah baligh biasanya dia dah mumayyiz. Melainkan dia orang gila lah. Semua orang yang baligh dia mumayyiz. Dia secara amnya. Tapi bukan semua orang yang mumayyiz itu baligh. Boleh? Sebab mumayyiz ni lagi awal. Ada orang dia tamyiz, dia mumayyiz umur 6 tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, okey. 5 tahun dah mumayyiz. Tapi baligh ni lebih. Ada orang baligh tingkatan 1, tingkatan 2, darjah 6, tingkatan 3, betul tak? Dia lambat. Jadi mumayyiz ataupun tamyiz datang dulu baru datang baligh. Boleh? Okey, baru datang baligh. So syarat kedua wuduk tamyiz. Maksudnya apa? Kalau anda tanya antum, baby kalau berwuduk sah tak? Baby. Kenapa baby wuduk tak sah? Sebab dia belum mumayyiz. Bagus. Sebab baby belum mumayyiz. Okey. Sebab baby belum mumayyiz. Nombor 3, syarat nombor 3 wuduk an-naqa' 'anil haidhi wan nifas. Hendaklah dia bersih dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Okey, untuk perempuan. Okey. Boleh saya pergi tandas? Silakan. Boleh. Syarat ketiga untuk sahnya wuduk, hendaklah bersih dari haid dan nifas.
bersih dari haid dan nifas. Untuk perempuan. Maksudnya perempuan kalau tengah keluar darah haid ataupun tengah ada nifas, hukum dia ambil wuduk haram. Ana ulang balik, dengar baik-baik. Perempuan kalau dia ambil wuduk ketika sedang haid atau nifas, hukum ambil wuduk haram. Ada ulama yang kata dosa besar. Boleh jadi dosa besar. Okey. Itu untuk perempuan. Nombor 4, syarat untuk sah wuduk. An-naqa' amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Syarat nombor 4 untuk sah wuduk, bersih dari yang menghalang air meresap ke kulit. Bersih dari yang menghalang air meresap ke kulit. Maksudnya apa? Kalau dekat tangan dia, contoh tangan dia ada cat banyak. Yang mana cat ni tebal sangat, contohnya dia baru cat rumah, kemudian cat yang dia cat rumah tu terkena kat tangan dia banyak. Bila ada cat dekat tangan dia, air tak sampai dekat kulit, betul tak? Cat tu halang. Kalau tangan dia ada cat biru contoh, dia ambil wuduk. Wuduk dia sah tak? Soalan untuk antum, sah tak? Tak sah. Okey. Wuduk dia tak sah. Kalau dia ada stiker kat tangan. Kalau dia ada stiker contoh. Stiker yang halang wuduk dekat tangan dia kan. Kalau dulu-dulu kan pelajar-pelajar ke budak-budak dia suka letak stiker kat tangan. Kan? Letak stiker kat tangan. Menghalang air sampai dekat kulit bawah stiker tu. Sah tak wuduk dia? Jawapan dia tak sah. Cabut stiker dulu. Kalau ada cat dekat tangan, buang cat dulu. Okey? Buang cat tu dulu. Kalau ada liquid paper, tahu liquid paper? Liquid paper untuk padam pen tu. Kalau ada liquid paper tebal dekat tangan kita, halang air sampai. Kan liquid paper kan kita boleh buat tebal kan? Kalau kita gesek-gesek dia kat tempat tu lama-lama kan? Halang air sampai dekat kawasan tu, sah tak wuduk? Jawapan dia pun tak sah. Okey, jawapan dia tak sah. Nombor 5, syarat sah wuduk alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada dekat anggota wuduk dia perkara yang akan mengubah air. Ni pelajar-pelajar sekalian fokus, dengar baik-baik. Dengar baik-baik ni kena faham baik-baik. Nombor 5 ni, dekat anggota wuduk dia, tangan dia ke muka ke, ada perkara yang boleh ubah air. Contohnya dakwat. Dakwat. Okay, antum tengok kalau tangan dia ada dakwat biru banyak, dakwat pen. Contohnya dia nak buka pen dia, tengok-tengok tertumpah dakwat pen banyak dekat tangan. Tangan dia jadi warna biru dengan dakwat pen. Air kita guna untuk wuduk, air mutlak, betul tak? Air yang kita guna untuk wuduk, air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan ni, bila kena dakwat pen dia jadi air apa? Siapa boleh bagi tahu anak? Bila kena dakwat pen dekat tangan, dia jadi air apa? Ada yang nak cuba jawab? Air mutan. Air mutan najis. Bukan air mutan najis. Dakwat pen bukan najis. Dakwat pen suci, tak najis. Dia jadi air tahir. Dia jadi air yang suci tetapi tak menyucikan. Macam kopi, macam teh, macam sirap. Jadi air dakwat pen tu air yang suci tapi tak menyucikan. Jadi bila tangan kita ada dakwat pen banyak, kita ambil wuduk, air yang kita letak dekat tangan kita tu pun dah bercampur dengan pen, dah jadi air yang suci tapi tak menyucikan. Wuduk kita sah tak? Sah tak wuduk? Tak. Cakap confident sikit, cakap ni sikit, berani sikit. Cakap tak tu kuat-kuat sikit, confident. Jawapan dia tak sah wuduk. Okey, jawapan dia tak sah wuduk. Faham Boleh faham tak? Ke tak faham? Faham. Faham kan? Boleh Nombor 6, syarat nombor 6 untuk sah wuduk. Syarat nombor 6, al-ilmu bi fardiyatihi. Dia hendaklah mengetahui wajib wuduk. Maksudnya apa?
Nombor 6 ni bermaksud dia hendaklah ada ilmu pengetahuan bahawa wuduk ni wajib untuk orang yang nak solat. Kalau dia orang yang jahil contohnya, daripada kecil sampai besar tak nak belajar pasal agama Islam, dia tak tahu pun yang wuduk ini syarat kepada sahnya solat. Dia tak tahu pun wuduk ni wajib bagi orang yang nak solat. Okay. Satu hari dia pergi ikut kawan dia solat dekat masjid, dia nampak kawan dia ambil wuduk. Maaf mencelah, kalau dakwat pen dekat tangan kita itu sedikit tak sampai mengubah sifat air, adakah wuduknya juga tidak sah? Tak. Boleh jadi sah. Sah. Kalau sikit je tak apa. Sah. Dengan syarat yang sikit tadi tu tak halang air. Kalau sikit tu kita boleh buang dulu, dia tak halang air. Okay, kemudian air yang datang lepas tu tak berubah sifat dia dengan kesan dakwat pen tu tak apa. Sah. Okay, sah Dengan syarat dia tak menghalang air. Kalau dakwat pen tu sikit. Ini ada orang tanya dekat chat. Okay, balik tadi. Dengar baik-baik contoh Hana bagi ni. Orang ni dia jahil. Hidup 20 tahun tak pernah belajar pasal agama Islam. Dia orang Melayu lah. Orang Melayu tapi tak belajar pasal fardu ain. Satu hari dia nak solat. Dia ikut kawan dia pergi masjid nak solat. Kawan dia ajak dia ikut. Dia tengok kawan dia ambil wuduk. Dia pun tiru. Dia ni tak pernah solat ni. Dia orang Islam yang teruk lah, tak pernah solat. Ataupun solat tu pun solat main-main je kan. Dia tengok kawan dia ambil wuduk, dia pun ikut. Kenapa dia ikut ambil wuduk sekali? Dia ikut ambil wuduk bukan sebab dia tahu wuduk tu wajib bagi orang nak solat. Dia ambil wuduk sebab dia nak ikut kawan dia je. Kawan dia ambil wuduk, dia nak ikut lah. Dia pun ambil wuduk sekali. Lepas tu dia solat. Dia solat dengan kawan dia kat masjid tu. Sekarang soalan dia, wuduk dia sah tak? Tak. Kenapa wuduk dia tak sah? Sebab dia tak tahu benda tu Sah. keperluan untuk. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Jawapan dia apa? Jawapan dia tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia tak tahu wuduk tu syarat ataupun wajib untuk orang yang nak solat. Dia ambil wuduk tak tadi? Dia ambil wuduk. Tapi dia ambil wuduk tu bukan kerana dia tahu wuduk tu wajib. Dia ambil wuduk sebab dia ikut kawan dia. Dah kawan dia buat, dia pun ambil lah wuduk. Dia tak tahu wajib wuduk. Wuduk tu wajib. Dia ambil je wuduk. Ambil solat. Jawapan dia wuduk dia tak sah. Sebab dia tak pernah belajar wuduk merupakan syarat sah untuk solat. Dia tak pernah belajar. Dia orang jahil. Kan daripada kecil sampai besar, mak dengan ayah dia tak pernah nak ajar dia agama. Dia pula tak pernah nak belajar agama. Dia jahil, tak tahu. Maka waktu tu dia tak sah. Okey. Dia beri keuzuran ke tak sebab dia jahil? Itu ada perbincangan dalam mazhab kita. Okey, nombor 7. Alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Dia tidak meyakini sunnah wuduk, apa yang fardu dalam wuduk sebagai sunnah. Ni dengar baik-baik, nombor 7 ni. Antum dengar baik-baik. Orang ni hendaklah tahu yang rukun wuduk tu ada 6 dan dia tak tertukar. Contohnya apa? Kita dah cakap dah. Rukun wuduk atau fardu wuduk ni niat. Niat. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Kalau salah satu daripada rukun wuduk ni dia ingat sunat. Contohnya apa? Oh, saya rasa sapu kepala waktu wuduk ni sunat. Oh, saya rasa basuh tangan ketika wuduk ni sunat. Oh, saya rasa tertib ketika wuduk ni, tertib ikut turutan, itu sunat. Kalau dia ingat macam tu, wuduk dia tak sah. Walaupun dia ambil wuduk sempurna. Sebab sekarang ni dia menyangka salah satu daripada rukun wuduk yang 6 tu sebagai sunat sahaja. Sedangkan syarat untuk wuduk sah, kita kena tahu 6 rukun tu kesemuanya wajib. Kena ada niat, kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Kalau dia cakap salah satu tu sunat, tak sah wuduk dia. Kalau dia cakap, oh niat wuduk ni hukum dia sunat je. Oh tertib ketika wuduk ni hukum dia sunat je. Oh sapu kepala ketika wuduk, hukum ni sunat je. Kalau dia ingat sunat, dia tak tahu benda tu wajib,
wuduk dia pun tak sah. Boleh? Wuduk dia pun tak sah. Boleh ke susah? Pelajar-pelajar sekalian, susah ke senang? Oh, tak ada jawapan. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey, alhamdulillah senang. Senang je kan? Okey, tak ada apa Nombor 8, al-ma' at-tahur. Air yang digunakan untuk wuduk tu, kalau nak sah wuduk, air yang digunakan mesti air yang tahur. Tahur anda ada hurai tadi. Tahur air apa? Suci dan menyucikan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia guna air najis untuk berwuduk, tak sah wuduk dia. Kalau dia guna air mutanajis untuk berwuduk, tak sah wuduk dia. Kalau dia guna air yang suci sahaja tetapi tidak menyucikan, air yang tahir tapi bukan tahur, juga tidak sah wuduk dia. Satu-satunya air yang akan buat dia sah wuduk, air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Ana ada soalan? Ana ada soalan, dengar baik-baik soalan Ana. Boleh tak ambil wuduk dengan air zam-zam? Boleh. Air zam-zam air suci dan menyucikan ke air suci? Suci dan menyucikan. Boleh. Okey. Apa hukum berwuduk dengan air zam-zam? Hukum kita wuduk pakai air zam-zam. Sah tak? Sah ke tidak wuduk pakai air zam-zam? Sah. Okey, jawapan dia dalam mazhab Syafi'i, hukum wuduk pakai air zam-zam sah. Sah. Cuma sebahagian ulama kita cakap wuduk pakai air zam-zam ni makruh. Ada yang kata wuduk pakai air zam-zam ni khilaful aula. Khilaful aula ni dia macam makruh jugalah, kawan kepada makruh. Okey. Jadi hukum pakai air zam-zam untuk wuduk ni ada ulama yang kata dia sah tapi makruh. Okey. Sama jugalah kalau dia guna air zam-zam untuk menghilangkan najis, untuk mandi wajib. Okey, boleh tapi makruh ataupun khilaful aula. Okey? Itu nombor 8. Nombor 9. Okey. Ni adik-adik pelajar-pelajar sekalian tengok betul-betul. Nombor 9 dengan 10 ni, 9 dengan 10 ni syarat tambahan. Syarat tambahan. Bukan untuk semua orang. Untuk orang yang tertentu sahaja. Nombor 9 dan 10 syarat tambahan. Bukan untuk semua orang tapi orang yang tertentu sahaja. Siapa dia? Orang ni nama dia Daimul Hadas. Daimul Hadas ni terjemahan dia orang yang sering berhadas. Orang yang sering ataupun sentiasa dalam keadaan hadas. Siapa Daimul Hadas? Okey. Siapa dia orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas ni? Ni Daimul Hadas Orang yang sentiasa berhadas. Siapa dia? Ulama kata mereka ini contoh untuk Daimul Hadas. Pertama, orang yang kencing tidak lawas. Tahu tak kencing tidak lawas apa? Orang yang kencing tak lawas ni, lepas dia dah habis buang air kecil, lepas dah habis kencing, air kencing tu masih lagi keluar menitik-nitik, dia tak boleh stop. Ada orang ada penyakit macam ni tau. Ni pelajar-pelajar sekalian dengar baik-baik. Ada orang dia kena penyakit ni. Kesian kesian orang macam tu Dia apa? Dia dah habis kencing dah. Nanti beberapa minit ke beberapa saat ke masih lagi menitik air kencing daripada dia. Dia tak boleh berhenti. Kencing dia tak lawas, tak habis-habis. Ada tak orang macam ni? Ada. Ini ulama panggil apa? Orang yang kencing tak lawas ni dalam bahasa Arab dia dipanggil salisul baul.
Okey, salisul baul. Bila kita cakap salisul baul ataupun salasul baul, orang itu dia salis lah. Kalau dia orang tu dipanggil salisul baul, orang ada salisul baul ataupun salasul baul. Orang yang kencing tak lawas. Ada orang dia sentiasa berhadas juga. Dia orang yang kentut tidak lawas. Ada. Ni adik-adik atau pelajar-pelajar jangan gelak, memang ada. Dia tak berhenti-henti kentut. Ada orang macam tu, tak boleh kontrol. Lagi-lagi orang tua. Kan kesian kat orang tua tu, kadang-kadang dia tak boleh henti kentut. Yang ni dipanggil salasurrih atau salisurrih. Okey. Tak boleh berhenti kentut. Terusan je. Ada orang macam tu, kesian. Okey. Nas'alullah salam wal afiyah. Nombor 3, orang yang sentiasa berhadas, yang daimul hadas ni, perempuan yang istihadhah. Apa dia perempuan istihadhah ni? Nanti kita belajar. Perempuan istihadhah ni perempuan yang keluar pada dia darah, tapi darah selain daripada haid atau nifas. Selain daripada darah haid dan darah nifas. Perempuan yang keluar pada dia darah istihadhah, yang mana darah istihadhah ni bukan darah haid dengan darah nifas, dia dianggap perempuan yang suci. Dia wajib solat, wajib puasa. Tetapi darah tu sentiasa keluar. Seolah macam darah dia tak lawas. Seolah lah darah dia sentiasa keluar. Dia bukan darah haid. Dia bukan darah haid. Dia darah selain daripada darah haid dengan darah nifas. Dipanggil apa pelajar-pelajar sekalian? Istihadhah. Nanti kita belajar sikitlah detail tentang dia. Okey? Boleh. 3 ni adalah orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Okey? Apa dia tadi? Kencing tak lawas, kentut tak lawas dan perempuan istihadhah. Okey, kita nak habiskan dah kelas hari ni. Kita habiskan sikit lagi. So syarat ke-9, dukhulul waqt. Hendaklah ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Kalau Zuhur masuk 1:30, dia ambil wuduk lepas 1:30. Kalau Asar masuk 4:45, 4:50, 4:30, 4:40, dia ambil wuduk setelah 4:40 contoh. Kalau Asar masuk 4:40, dia ambil wuduk 4:41, 4:42. Okay, dia tak boleh ambil sebelum masuk waktu. Siapa ni? Untuk adik-adik semua ke? Tak. Ini untuk orang daim al-hadas. Untuk orang yang sentiasa berhadas. Siapa yang sentiasa berhadas tadi? Kencing tak lawas, kentut tak lawas, ataupun orang istihadhah. Perempuan yang istihadhah. Nombor 10, al-muwalah. Hendaklah berturut-turut. Muwalah ni apa maksud dia adik-adik? Pelajar-pelajar sekalian. Berturut-turut. Maksudnya kalau dia ambil wuduk, dia kena habiskan wuduk dia serta-merta. Dia tak boleh tangguh-tangguh macam Ana cerita sebelum ni. Dia tak boleh dia basuh muka, kemudian dia pergi minum kopi setengah jam, lepas tu disambung basuh tangan. Dah basuh tangan, pergi makan nasi goreng setengah jam, basuh sapu air kat kepala, basuh-basuh kaki. Tak boleh. Dia mesti kena ambil wuduk daripada muka sampailah ke kaki dalam satu masa. Maksudnya kena terus. Dia tak boleh putus-putus. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Al-muwalah maksudnya dia tidak tangguh. Dia ambil wuduk tu terus. Awal sampai habis. A sampai Z habis. Bukan dia tangguh-tangguh. Dia basuh muka sekejap dan dia sembang dengan kawan dia. Sembang-sembang dengan kawan dia 5-10 minit. Dia sambung basuh tangan. Sambung basuh tangan, dia pergi minum air, jap minum kopi, jap apa semua. Dia sambung sapu kepala, basuh kaki. Tak boleh kalau macam tu. So wuduk dia kena terus, tak boleh berhenti, tak boleh tangguh-tangguh, dan dia kena ambil wuduk lepas dah masuk waktu. Yang ni bagi siapa ni adik-adik pelajar-pelajar sekalian? Ini untuk orang daim al-hadas, orang yang sentiasa berhadas, orang yang sering berhadas. Siapa orang yang sering berhadas tadi? 3 orang. Siapa dia? Boleh bagi tahu nak? Kencing yang tidak lawas. Kencing tidak lawas lagi? Kentut yang tidak lawas. Kentut tidak lawas. Tak berhenti-henti kentut. Yang ketiga? Istihazah. Perempuan yang istihadhah. Okey, boleh Faham? Ada soalan tak pelajar-pelajar sekalian? Dekat chat Zoom pun boleh kalau nak tanya.
Jelas kelas hari ni? Jelas. Khamis nanti ana datang balik madrasah. Ana ajar antum. Khamis nanti ana jumpa antum. Ha. Nanti Khamis kalau ana tanya mesti boleh jawab. Jangan nanti Khamis ana tanya, oh terlupa ustaz, tak ingat. Ha. Kalau boleh ingat. Khamis nanti ana jumpa. Boleh tak ada soalan Okey, sampai sini sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. Moga pelajar-pelajar sekalian, adik-adik semua manfaatkan ilmu yang dipelajari ni, amal dengan ilmu yang dipelajari, jangan lupa tengok nota catatan. Jangan lupa study dengan buat revision, buat ulang kaji. Revision, Quran kena revise, Quran kena revision, Quran kena hafal, jaga hafalan. Yang kita belajar fiqh ni apa semua pun kena jaga juga. Yang belajar akidahnya, belajar fiqhnya, okey, pun kena ulang-ulang juga macam ulang Quran, okey? InsyaAllah kita jumpa Khamis nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.